Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan sambung untuk pelajaran Jawi yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, dalam tajuk yang unit pertama bagi Jawi iaitu Badan Sihat Hidup Ceria. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 46 hingga 49. Okey. Kalau minggu sebelum ni kita dah baca teks-teks yang terdapat dalam muka surat 46 hingga muka surat 49 tersebut, betul kan? Okey, kamu ingat lagi kan? Kemudian saya suruh kamu keluarkan apa dia contoh kata pinjaman bahasa Inggeris dan juga contoh bagi kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Untuk minggu ni kita akan ulang semula dan kita akan lebih fokus kepada kata pinjaman bahasa Arab dan kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, boleh? Okey, kalau kamu tengok kat sini untuk kata pinjaman bahasa Arab. Untuk kata pinjaman bahasa Arab ni kita akan pergi detail kepada dua bentuk kata pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab yang pertama adalah ejaan yang kita kekalkan seperti asal dia dalam bahasa Arab. Okey, kata pinjaman bahasa Arab ni adalah apabila kita meminjam perkataan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, sebab dalam bahasa Melayu kita tak jumpa perkataan yang sesuai dengan sesuatu objek itulah. Okey, contoh dia adalah seperti salji. Okey, salji dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai apa? Saljiyun. So, kita pinjam dalam bahasa Melayu dia jadi salji. Kita tak sebutlah saljiyun, kita cuma sebut salji. Okey, yang kedua iaitu perkataan syahsiyah. Okey, asal dia adalah daripada perkataan bahasa Arab. Kamu boleh tengok situ Shin, Kha, Sad, Ya, Ta, Syahsiyah. Jadi, Syahsiyah ni adalah perkataan bahasa Arab. Kemudian kita kekalkan ejaan dia. Kemudian adalah syarat. Syarat. Kemudian seterusnya adalah syariat. Yang seterusnya adalah syaitan. Okey, syaitan kita kekalkan huruf ta dia tu. Kalau bila kata pinjaman bahasa Arab ni kita masukkan dalam bahasa Melayu, bila kita ubah dia ke dalam ejaan Melayu, biasanya huruf ta tu kita akan tukar kepada ta. Tapi sebab yang ini special, jadi sebab kita kekalkan ejaan asal dia tu, jadi syaitan tu tetap huruf ta. Okey, seterusnya adalah tamak, iaitu tamak. Ghaib, ilmu. Kemudian azam, kita eja dia sebagai ain bukan alif. Azam. Kemudian ibadah pun sama, walaupun di huruf ai tapi kita eja dia sebagai ain. Itu adalah perkataan daripada bahasa Arab. Okey, yang seterusnya kata pinjaman bahasa Arab yang menggunakan ejaan bahasa Melayu. Contoh kertas dalam bahasa Arab disebut apa? Kirtasun. Okey, kemudian dalam bahasa Melayu kita akan sebut dia sebagai kertas. Huruf qaf kita tukarkan dia kepada huruf kaf. Huruf ta kita tukarkan daripada huruf ta. Kertas. Okey, sabun dalam bahasa Arab sabun dalam bahasa Arab adalah sabun, sad. Tapi dalam bahasa Melayu kita jawikan dia akan jadi pada huruf sin. Seterusnya adalah fikir. Fikir dalam bahasa Arab disebut sebagai fikrun. Okey, fikrun. Okey, dalam bahasa Melayu kita akan sebut dia sebagai fikir. Jadi ejaan dia adalah fa ya kaf ya ra, fikir. Okey, zikir dalam bahasa Arab disebut sebagai zikrun. Tapi kita Melayu kita pinjamkan dia, kemudian kita tukarkan ejaan dia ke dalam Melayu. Jadi dia zalya kaf ya ra. Dan yang terakhir sekali adalah ahli. Dalam bahasa Arab dia adalah ahlun. Ahlun. Okey. So dalam bahasa Melayu dia sebut sebagai ahli. Tambahkan huruf ya. Okey, boleh faham untuk kata pinjaman bahasa Arab. Yang seterusnya adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Inggeris ni adalah kata pinjaman bahasa yang dikekalkan bentuk bunyinya dengan kaedah ejaan Melayu. Faham tak maksud dia? Maksudnya awak eja dia adalah berdasarkan dia punya sebutan tu, bunyi perkataan tu. Contoh, akademik
Academic dalam bahasa Inggeris A-C-A-D-E-M-I-C. Academic. Okey. Dalam kira kita pinjam kan dia ke dalam bahasa Melayu, jadi dia akan jadi akademik. Sebab itu kalau awak tengok ejaan dia A. Macam mana eja A? Alif. Ka. Ejaan dia ka, alif ka. Ka. De. D-E Okey, jadi ejaan dia dal ya de. Kemudian mi. Mim ya kaf. Akademik. Itu yang dimaksudkan sebagai kita kekalkan bentuk bunyi dia tu. Eja mengikut bunyi perkataan tersebut. Okey, seterusnya adalah konteks. Okey, konteks huruf sin tu kita asingkan sebab sebutan dia konteks. Okey. Seterusnya adalah automatik. Au, alif waw au, ta waw to, mim alif ma ta ya kaf tik. Automatik. Okey, politik. Asal dia adalah P-O-L-I-T-I-C dalam bahasa Inggeris. Bila kita pinjam dalam bahasa Melayu, huruf C tu kita tukar kepada K. Politik. Okey, jadi ejaan dia pun sama. Po, pa waw, po, lam ya, li, ta ya, kaf, tik. Politik. Mata. Mata, matik. Tengok ejaan dia. Mim alif, ma, te. Macam awak tahu huruf I kalau dia bunyi dia tak ada huruf ya. Jadi dia kalau bunyi so dia huruf ta lah. Kalau huruf ba. Okey. Mata, ma, tik. Mim alif, ma, ta ya, qaf, tik. Mata, ma, tik. Okey, kamu boleh faham Okey, yang seterusnya adalah kata pinjaman bahasa Inggeris yang berlainan daerah. Okey, untuk yang berlainan daerah ni dia akan dieja secara terpisah. Apa maksud yang berlainan daerah? Cuba kamu tengok ejaan sign. Okey, kalau tengok kan sign ni sa in. Sa in. Lepas tu ada s. Okey, kat sini jadi dia ada dua suku kata sebenarnya. Sa alif, sa, in. Alif ya nun in, kemudian s. S tu kita tidak cantumkan, kita tidak sambungkan kepada huruf nun. Itu mana maksud dia berlainan daerah tu. Okay, jadi dia terpisah. Kemudian konteks pun sama. Kaf waw nun kon, ta ya kaf tek. Lepas tu dia ada huruf S. S dia pun asing. Contoh lain adalah teks. Buku teks. Okey, teks tu. Teks tu kita akan eja dia ta ya kaf. Ta ya kaf tek. Lepas tu dia ada S kan, teks. Okey, jadi huruf sin tu kita asingkan daripada huruf kaf. Okey, satu lagi yang saya nak ingatkan. Okey, contoh macam tadi huruf K ni. Okey, untuk Jawi sepatutnya kalau huruf K dia berakhir dia berada di akhir kalimah, akhir perkataan, so dia akan automatik jadi huruf qaf. Tapi untuk konteks ini dalam ejaan bahasa Inggeris ini, sebab dia adalah ejaan bahasa Inggeris, jadi dia tidak akan ditukar kepada huruf kaf. Sebab tu kalau kamu tengok ejaan tadi akademik, huruf kaf, bukan huruf qaf. Lagi apa tadi? Politik. Okey, huruf K kan akhir dia, tapi dia tak jadi huruf qaf, tapi dia jadi huruf kaf. Jadi untuk kata pinjaman bahasa Inggeris dia mestilah berat. Kalau huruf akhir dia adalah huruf K, dia tak akan jadi huruf qaf, dia akan jadi huruf kaf. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, lepas pada ni kamu boleh terus buat latihan untuk pengukuhan. Okey, itu saja dari Ustazah. Okey, Assalamualaikum.